Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Babo Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani di dalam kitab dia Risalah Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, sehinggalah perkataan beliau muka surat 20 perenggan kedua lah kata-kata. Dan dalil atas satu-satu Tuhan. Situ dah dia. Dan dalil atas satu Tuhan itu dan tidak berbila-bila itu ialah kita fikir, jikalau Allah tidak esa atau tidak satu, nescaya adalah Tuhan itu berbila-bila. Sekurang-kurang bilangnya itu dua. Maka jika Tuhan itu dua, nescaya tidak lepas daripada bersetuju kedua-dua itu atau berselisih kedua-dua itu. Maka jika bersetuju kedua-dua itu pada menjadikan suatu makhluk, maka padanya tiga masalah. Slow tu baca tu habis gini, tu baca tu. Jadi pengarang nak mari ayat cerita. Lah ni kita dok bahas sifat wahdaniyah Tuhan. Siapa dia engkar Tuhan tu so, kafir sepakat. Tak ada khilaf ulama. Siapa dia kata ada dua Tuhan, maka kafir sepakat. Tuhan ni hanya ada so sahaja. Binatang ada spesies-spesies dia. Tumbuhan, makanan, bangunan, kenderaan ada bandingnya dan ada spesies-spesies dia. Manakala Tuhan ni tunggal ia di dalam ketuhanan dia. Kalau kita gak nak cari spesies jenis Tuhan ni tak ada dah. Dia so ya dengan kehebatan dia. Maka siapa dia engkar ada Tuhan ni, dia kata ada Tuhan dua, paling kurang berbila dah tu. Maknanya tidak wahdaniyah. Apabila tidak wahdaniyah bererti Tuhan berbila-bila, dia akan jadi kepada 5 masalah. 3 masalah jika dua-dua Tuhan tu berpakat. Dua Tuhan berpakat, dia akan jadi 3 masalah. Masalah ni akan jadi mengarut belaka. Masalah 5 benda ni akan jadi mengarut kalau kita kata Tuhan berbila-bila. Kalau Tuhan berbila-bila, paling kurang berbila-bila adalah 2 orang Tuhan. Maka kalau 2 orang Tuhan, dia akan jadi 5 masalah. 3 masalah, 2 orang ni dia pakat buat. Dia pakat. 2 masalah lagi nyebalah 2 orang ni. Lagu mana nak buat? Semua tu mustahil berlaku. Jadi kita mengaji benda-benda mustahil. Ni benda mustahil ni Tuhan dua ni. Supaya gapo ngaji benda mustahil? Supaya kejak di benda wajib. Maka apabila kita mengaji mustahil ni tidak akan berlaku sama sekali, maka semakin kejaklah kita pegang Tuhan tu so.
Supaya apa? Kita mengaji kanan nak kena kiri. Nah, kita tahu sebelah ni sebelah kiri. Apa kita tahu sebelah ni sebelah kiri? Kerana kita kena kanan. Kalau kita tak kena kanan, tak sedok royak mari syarah kata kiri ni lagu mana pening kepala kau itu. Maka kena ngaji kanan baru kena kiri. Ngaji kiri baru kena kanan. Benda ni orang panggil sebelah atas kerana orang kena bawah. Kalau tak kena bawah tak sedok syarah, tak faham apa atas. Atas ni bukan bumbung. Kalau kita dah atas bumbung duk bawah pula. Gapo dia masuk atas? Kena nah. Baru kita faham. Maka nak tahu sifat wajib bagi Tuhan, kena tahu juga sifat mustahil itu tak ada di Tuhan. Semakin kejap kita mengaji sifat mustahil, semakin nampaklah sifat wajib tu. Tu cara dia. Apa kita mengaji juga sifat mustahil ni? Kerana nak suruh kejap sifat wajib. Tu kita nak ayat. Berselisih ada dua masalah, bersetuju maknanya bersepakat ada tiga masalah. Jelas dah tu, selu-selu dah tu. Maka pada masalah kata Tuhan tu berpakat ada tiga masalah. Pertama, lagu mana? Kalau Tuhan tu dua. Bersetuju pada menjadi ke suatu makhluk dalam satu masa. Sepakat dia dua orang tu nak buat satu makhluk dalam satu masa. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah kedua-duanya pada membuat dan menjadi ke jauhafiri. Jauhafiri ni maknanya atom ataupun benda yang paling halus sekali. Artinya erti jauhafiri benda yang sangat halus yang tidak terima bahagi. Atom lah kita kata paling halus sekali. Dan apabila lemah pada yang halus, maka pada yang besar lebih lemah lagi. Kerana tiap-tiap yang besar itu daripada yang halus dahulu. Selu-selu. Lepas ni kita syarah ni. Kita baca dulu ibarat dia. Bukan mudah nak ngaji, nak faham ni. Nak faham ibarat tu pun payah dah. Dan keadaan Tuhan lemah itu mustahil kerana makhluk itu sudah ada yang menunjuk ke kuasa Tuhan itu kuasa. Kalau begitu tetaplah Tuhan itu satu tidak berbilang-bilang. Masalah pertama. Ni hamba nak syarah. Apabila masalah Tuhan berpakat dua orang Tuhan, paling kurang dah. Kalau tiga orang Tuhan kau banyak. 1000 orang Tuhan kau penimpala. Kalau dua orang ya Tuhan berbilang-bilang ni dua orang ya kita takdirnya. Maka kalau sepakat masalah pertama dia tak boleh buat apa-apa. Sebab apa tak boleh buat apa-apanya? Tuhan ke kuasa, sebab apa tak boleh buat apa-apanya? Benda yang paling halus pun dua orang Tuhan tak boleh buat. Dua orang Tuhan tak boleh buat dua benda yang halus. Satu benda yang halus tak boleh dibuat oleh dua orang Tuhan. Contohnya dia kata apa dia benda halus? Jauhafiri. Apa maksud jauhafiri? Iaitu unsur paling halus bagi makhluk. Kita terjemah debu. Lagu mana dua orang Tuhan nak mencipta satu debu? Mustahil. Kerana apa? Nak buat lagu mana? Debu ni tak boleh nak bahagi. Apabila Tuhan A buat, Tuhan B tengok saja, tak boleh nak buat dah apa. Kalau Tuhan B buat, Tuhan A tak boleh nak buat dah debu ni. Debu ni sebutir benda baru. Bukan benda besar alam ni apa dia, debu sebutir. Kalau dua pencipta rohak nak buat lagu mana tahu? Tuhan A nak buat. Tuhan B tak boleh nak kata guna dah, munggu dia mau buat dah. Lemah dah lah dia masa tu. Tuhan B buat, Tuhan A tak boleh buat. Nak pakat buat separuh-separuh, tak boleh. Dia benda tak boleh, paling halus sekali, tak boleh bagi dua. Benda sebutir ni. Sebutir halus sangat, tak boleh nak bagi dua. Bukan kata nak buat separuh-separuh pun tak boleh. Maka nak buat lagu mana? Satu titik tidak dapat dibuat oleh dua batai peng. Tajuk sebut kiyah, Tok Guru tua dulu. Titik paling halus sekali. Tak usah dok kira nak nulis huruf ba, huruf alif, huruf sin, huruf ya. Titik sebutir tak boleh dibuat oleh dua batai peng. Dua batai peng nak buat sebutir titik boleh ke tak? Tak, peng tu titik. Peng lain nak titik lagu mana? Sebatai lagi nak buat mana?
Nak tindih hak lain, nak takbirah titik lain. Titik ni nak boleh buat tak? Tak boleh buat. Sudah dua orang tak boleh nak buat. Benda paling halus bergocoh dah dua orang. Patu ni sebutir titik tak boleh nak buat dah oleh dua pencipta. Maka kalau seluruh alam yang terdiri daripada berjuta-juta titik, berjuta-juta debu, lagu mana nak dibuat oleh dua pencipta? Mustahil. So masalah timbul. Kalau Tuhan ni berbila, pertama tak boleh nak buat gapo sekarang. Titik paling halus pun tak boleh nak buat. Apa dah? Slow dah. Boleh buat marisa dalil pun jadi dah. Tetapi pengarang nak buat mari hujah banyak supaya kita boleh mikir. Apa kita dok kata Tuhan ni so? Tak boleh kau Tuhan ramah. Ramah lah baru jodoh, ramah sikit, sokor sikit. Pakak-pakak pergi derak kau gapo dia boleh buat. Tak boleh. Tuhan tak boleh. Moga lain nak buat 2 boleh, 3 boleh, 100 boleh. Tetapi kalau Tuhan tak boleh. Tuhan tak boleh. Yang mengontrol alam ni mesti so. Kalau 2 sudah selalu jadi rohak masalah jadi bad. Pertama dia kata tak boleh buat gapo satu. Masalah kedua, iaitu ni masalah kedua ni, garis sikit perkataan masalah kedua. Ia ada 5 masalah. 3 masalah pecah disepakat, 2 masalah pecah dibalah. Masalah yang kedua iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju, yakni sepakat pada menjadikan suatu makhluk atas jalan dahulu dan kemudian. Katanya lagu ni lah, kita nak buat serentak tak boleh. Ambo nak buat titik ni, demo nak buat titik ni, tak boleh nak buat gapo. Ambo nak buat lagu mana, demo nak buat juga mana so nak buat ni. Titik paling halus sekali tak boleh nak buat dah. Ginilah kita pakat. Katanya Tuhan ambo buat dulu, lepas tu demo buat lepas tu. Lagu mana kalau sepakat gitu? Boleh kau tidak? Seperti satu Tuhan menjadikan suatu makhluk itu pada jaz 10 contohnya. Dan yang satu lagi menjadikan makhluk itu juga, makhluk yang sama tu, pada jaz sebelah. Tak apalah. Demo buat pen ni pukul 10, pukul 11 hamba buat pula pen ni. Boleh kau tak buat pula pen ni? Boleh kau tak Tuhan buat pula pen ni? Tak boleh buat dah. Moga Tuhan buat dah pukul 10. Kelih saja hak Tuhan nak buat pukul 11 nak buat lagu mana? Hamba nak buat pula, buat pen lain lah. Pen ni tak boleh dah. Pen ni hak dia buat dah ni tak boleh buat dah. Maka hak tu pun lemah juga. Pukul 11 hamba nak buat tak boleh juga. Nak buat serentak pun tak boleh, nak buat bergilir-gilir pun tak boleh. Demo buat dulu hamba buat kemudian pun tak boleh juga. Guano masalah selalu kalau Tuhan dua agak. Maka yang menjadikan pukul 11 itu tahsilul hasil. Apa maksud tahsilul hasil? Menghasilkan benda yang sudah terhasil, ataupun mencipta benda yang sudah tercipta. Boleh buat? Tak boleh buat. Ni pen ni sudah ada dah, tiba-tiba nak buat pen ni tak boleh buat dah, bagi ada dah ke? Kalau nak buat pen yang sama tapi pen lain, pen ni tak boleh nak buat dah. Maka dia pukul 10 sudah dicipta, pukul 11 tak boleh nak cipta dah, pakai tenganga saja. Tak boleh juga rupanya. Hamba ingat kalau bergilir boleh. Arti tahsilul hasil, mendapatkan makhluk yang sudah ada. Apa maksud mendapat? Mencipta benda yang sudah ada. Tak boleh juga lah. Nak cipta serentak tak boleh, nak cipta dulu kemudian pun tak boleh juga. Lagu tu lah kalau dia dua gak. Maka lemah tak boleh nak buat juga. Sudah barang sudah ada dah, nak buat lagu mana? Tuhan lah kata hamba buat langit dah, pukul 11 dia mau pergi buat lah pula langit. Nak buat lagu mana? Bagi sepah dah ada ni, lagu mana nak buat? Maka dia tak boleh nak buat. Pas Tuhan lagu mana gitu? Lemah dah pula. Dan apabila lemah yang kemudian itu, lemah hak tu habis sebab tak boleh buat, sebab dia kena buat pukul 11.
Yang dahulu itu pun lemah juga. Sebab apa lemah juga dia boleh buat matahari, dia boleh buat langit tu? Sebab dia kena pukul 10. Cutera dia kena pukul 11. Tak boleh buat juga. Kalau tu happy kata tak apa, ambo lah pukul 10 pula demo buat pukul 11 pula. Pening juga, tak boleh buat juga. Maka sama-sama lemah sahaja. Sama-sama tak ada kuasa, tak ada tenaga. Sebab apa? Nak buat lagu mana bagi ada dah. Maka terlepas, ada benda terlepas daripada kuasa dia. Tak ganah lah. Tuhan ni mestilah semua benda tak terlepas daripada kuasa dia. Maka apabila lemah kedua-dua itu, Tuhan A dengan Tuhan B, nescaya tidak dapat sesuatu daripada makhluk ni. Kita tak dapat tengok sebutir habuk pun daripada makhluk ni. Tetapi lo ni kita dok tengok beribu-ribu jenis makhluk. Bererti pencipta itu so. Kalau dua tak akan ada makhluk ni. Sebab apa? Sebab saat ni nak cerita serentak tak jadi, nak cerita bergilir-gilir pun tak jadi. Sudah. Maka iaitu mustahil kerana makhluk ini ada dengan musyahadah pandangan mata dah. Kita nak napi lagu mana makhluk duk sengih depan kita ni, kita sendiri pun makhluk. Kita boleh rasa, kita boleh jamah dah makhluk. Sudah. Maka apabila lagu tu yakinlah kita Tuhan kita tu saja yang menciptanya. Kalau begitu tetaplah Tuhan itu satu jua, tidak berbilai-bilai. Dia kata. Masalah yang ketiga. Masalah sepakat belakang ni Tuhan A dengan Tuhan B sepakat dua orang tu. Pertama, buat serentak tak boleh buat juga. Suruh buat dulu ke dia pun tak boleh buat juga kalau dua orang. Masalah ketiga iaitu kedua-dua Tuhan itu setuju. Setuju sini maknanya sepakat. Bersepakat pada menjadi ke lain-lain makhluk. Tak apa gini ya. Demo buat langit, hamba buat bumi. Kita pakat. Kita buat lain-lain makhluk. Bukan benda sama. Kalau benda sama, nak buat serentak tak boleh, nak buat dulu ke dia pun tak boleh. Kalau benda sama. Kita buat benda-benda lain lah. Gini kita bagi dua tugas. Kita pakat buat kita, demo buat langit, hamba buat bumi. Boleh jadi ke tak? Kita tengok. Seperti satu Tuhan menjadi ke langit, dan satu lagi itu pula menjadi ke bumi. Lagu mana? Dah nampak balah sangat demo kata tak mustahil dua Tuhan. Kita pakatlah demo buat langit, hamba buat bumi. Lagu mana? Maka kedua-dua Tuhan itu lemah kedua-duanya. Bapa pula lemah, dia buat langit jadi, dia buat bumi jadi. Kerana Tuhan yang membuat langit sudah tidak boleh hendak menjadi ke bumi. Ada lagi dia tak boleh nak buat. Lemah dah tu. Kerana apa? Kerana bumi itu sudah ada. Dan Tuhan yang menjadi ke bumi itu pula lemah nak menjadi ke langit. Kerana langit itu sudah ada. Allah lemah juga kedua-duanya. Katanya hak cipta langit, hamba boleh kontrol langit ya. Bumi mungko demo cipta, demo lah kontrolnya. Jadi ada benda sebesar-besar bumi ni boleh terlepas daripada kuasa Tuhan. Dalam makhluk-makhluk ni ada bumi sebutir terlepas daripada kuasa Tuhan. Tuhan gapo dia lagu tu. Ada benda terlepas daripada kuasa dia. Sedangkan kita kata Tuhan ni mesti tak ada benda walau satu debu terlepas daripada kuasa dia. Ni langit sebutir terlepas daripada dia. Apa? Bukan hamba cerita. Tuhan gapo lagu tu, kuasa dia tidak meratai, tidak mutlak dia panggil. Bererti Tuhan yang menjadi ke langit itu bukan Tuhan bumi. Bukan Tuhan bumi. Jadi orang langit akan pakat sembah Tuhan langit dia lah. Tuhan bumi pakat sembah orang bumi, pakat sembah Tuhan bumi dia. Bererti masing-masing ada batasan kuasa dia. Hak ni kuasa dia sekadar di langit saja. Hak ni balak kuasa dia sekadar di bumi saja. Maka lagu ni tak boleh Tuhan dah. Tuhan mesti menguasai langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah di langit dan di bumi. Orang zaman dulu tak apa, dewa sayap labuh, dewa langit, dewa kayangan, dewa laut, dewa angin, dewa api. Dia kuasai api saja. Bukan Tuhan lagu tu. Nama tak bisa setara mana. Bisa lagu mana?
Dewa laut duduk dalam laut gitu ya. Nah, sejuk tu gak dia duduk dalam laut. Nah, dewa bumi duduk di bumi ya. Tak ganah lah mana. Dewa dipanggil ni. Orang zaman dulu panggil dewa. Tuhan tak boleh buat Tuhan, tak boleh buat Tuhan. Dewa ni orang tua dulu panggil, kalau orang tu bisa dia panggil dewa. Oh, memang bisa dewa. Lah ni kalau Cina dia tengok orang-orang bisa, orang-orang khamak kat dia panggil dewa selalu. Oh, demo ni dewa ni. Dewa sayap labuh, sayap sikak, sayap gapo. Ya beza dengan Tuhan. Agama-agama hok sembah dewa pun dia kata beza di antara dewa dengan Tuhan. Ada beza di antara dewa dengan Tuhan. Ada dia kata beza. Nah, sebab dewa ni sikit ya. Dewa goni, dewa langit, dewa bumi. Hak Tuhan ni menguasai semua dia kata. Ha deh, macam orang-orang dulu hak sembah dewa. Dia kata ada Tuhan so. Ha, Tuhan tu nama Hyang dia panggil. Siapa kalau ni kalau kita pergi di Jawa, Hyang tu ada. Hyang Semar dipanggil. Nah, Hyang ni Tuhan maknanya. Siapa kalau ni kita lekat gerak panggil Hyang juga. Time kita nak pergi semaya kita panggil marilah kita pergi sembah Hyang. Sembah Tuhan maksud dia. Orang dulu maksud Hyang tu kalau dia fikir zaman dulu lah. Apabila masuk pengaruh Islam, maka hak paling hebat tu adalah Allah. Allah tu lah Tuhan. Maka dia panggil sembah Hyang juga, sembah Tuhan juga. Nama Tapi ada setengah orang tak minat panggil sembah Hyang. Sebab apa? Takut malah berkongsi. Kita panggil solat lah. Mari semaya, mari solat. Hyang ni takut tak comel. Tu bagi orang lah. Setengah orang tak ada beza supaya tolong ya. Sembah Hyang pun tak ada masalah gapo. Dan Tuhan bumi itu bukan Tuhan langit. Hak cipta langit tak boleh cipta bumi, hak cipta bumi tak boleh cipta langit. Hak cipta langit berkuasa di langit saja, hak cipta bumi berkuasa di bumi saja. Maka kedua-dua itu lemah dan iaitu mustahil kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Berarti kalau Tuhan ada sekatan dalam kuasa dia, maka Tuhan yang lemah. Sedekah kita tengok makhluk ni ada, menunjukkan Tuhan itu adalah hebat, berkuasa penuh. Kalau begitu, tetaplah Tuhan satu, tidak berbilai-bilai. Tiga masalah kita mengaji. Kalau Tuhan berbilai-bilai, berpakat. Masalah pertama, sepakat nak buat benda yang sama dalam satu masa. Benda sama dalam satu masa. Dua-dua tak boleh nak buat juga. Sebutir titik tak boleh nak buat dah. Makhluk sebesar-besar ni lagi-lagi tak boleh buat. Kedua bergilir. Dia mau buat dulu, hamba buat lepas ni. Dia mau buat pukul 10, hamba buat pukul 11. Dua-dua pun tak boleh juga. Hak buat pukul 10, pukul 11 tengok saja tak boleh nak buat benda sama tu. Lepas tu, hak pukul 10 tu jadi Tuhan. Tak juga. Kalau dia buat pukul 11, dia pun tak boleh buat juga. Hak pukul 11 tu buat pukul 10, pukul 11 dia buat pukul 11. Tak boleh buat juga. Ketiganya buat benda lain-lain. Tak apalah, tak siwi balah, takut makhluk nampak kita ni tak cerdik. Kita pakatlah dia mau buat langit, hamba buat bumi. Tu pun tak dipanggil Tuhan juga. Kerana dia hanya menguasai langit dan hak tu menguasai bumi. Separuh-paruh juga. Dan jika kedua-dua itu berselisih. Ni. Hak ni balah pula. Balah apa maksud balah? Tak saya buat dengan nak buat. Hamba nak buat, hamba tak saya buat. Hamba nak buat tak saya buat, demo pula nak buat. Sudah balah lagu tu. Bukan balah berkekoh dua orang tu, ikut dia nak berkekoh dua orang tu. Ni masalah nak buat makhluk. Sebab apa? Sebab kita tengok makhluk ni ada tenang, molek-molek. Kawan ni pocik ni duk akak tangan takbir Allahu akbar semaya siapa sudah. Tak ada orang kena dia. Kalau dah ada dua orang Tuhan, kawan tu acu akak takbir, pop. Ilah. Pas mana kawan tu? Tahu tu happy kata hamba malah buat dah pocik tu. Oh, ilah dah tak ada buat gapo dia. Tak tahu dia. Acu duduk patah-patah pung timbul tu email tengok-tengok. Guano tu email. Tahu tu buat pula hamba. Jadi pening alah ni. Tengah-tengah akak takbir semaya iso gelak gelemak, pop matahari dak cacar ni. Oh, sudah kata. Malam-malam nak semaya lagu mana? Tengah hari dua pula. Dua orang tu paling kurang. Kalau tiga orang Tuhan, badi tunjuk betul sama-sama buat dia. Hamba nak buat lagu ni, hamba nak buat lagu ni. Acu lebu bumi ni. Kita nak makan nasi tak boleh. Acu nak makan nasi, perut hilang nasi kita. Sudah. Saat ni nasi ada. Tuhan A kata, Tuhan B kata, hamba tak boleh buat nasi.
Acu tak si makan perut penuh nasi pula dalam mulut. Sudah kata berwana kira lagu ni. Jadi mengarut. Tetapi kita tengok alam ni bergerak dengan sempurna dan tersusun. Bererti seorang saja yang kontrol. Tak ada orang boleh challenge dia. Dia nak buat gapo dia ikut dia, tapi tak ada orang boleh ganggu ke hidup. Apabila dia nak naik lah matahari, tak ada orang boleh konsep nak buat turun, nak buat gapo. Nak buat gapo dia ni. Dia nak buat kita ada, kita pun ada lah, boleh semaya, boleh gapo, tak ada orang boleh konsep. Ni seorang tu. Dia kata kalulah kedua-dua itu berselisih dan berbalah. Balah. Dia lodoh lah apabila dua. Gak nak tunjuk meta selalu lah ni. Nak tunjuk bisa selalu lah. Kalau dalam kampung ada orang debel dua orang. Tengok. Hak ni geng orang ni. Hak ni geng orang ni. Nak balah paciroh. Nak tunjuk bisa. Bah bisa lagu mana kalau duk senyap tak jadi. Dia nak tunjuk lah dia tu debel. Balah lah dua orang tu. Kalau seorang ada orang nak balas dengan dia, siapa dia boleh kosek Tuhan? Siapa dia boleh kosek Tuhan? Siapa dia boleh ganggu tadbir Tuhan kalau dia seorang? Tetapi kalau dia dua orang nak jadi kebalah. Masalah tiga saat ni baik. Tuhan jenis baik kali jenis pakak. Hak ni nombor dua, sama-sama tunjuk samsing, sama-sama tunjuk meta. Maka lagu mana? Satunya hendak menjadi ke suatu makhluk seperti langit contohnya. Dan satu lagi pula hendak membinasa ke langit, yakni taksir mencipta langit. Maka padanya ada dua masalah. Kalau balah dia akan jadi dua masalah. Kita baca selu-selu dah ni, nak suruh faham ibarat ni. Dia ingat masalah ni mudah, orang kata, "Apa tak boleh Tuhan ramah?" Misalnya orang Kristian kata, "Tak boleh kau Tuhan ayah, Tuhan anak, Tuhan ibu, Ruhul Kudus kau apa dia? Tak boleh kau ramah-ramah lagu tu." Kita kata tak boleh. Yang layak bagi ketuhanan adalah tunggal dengan kehebatan dan kuasa dia. Kalau dia ramah paling kurang dua, pas demo tiga orang. Gapo Tuhan Father, Mother, Son apa semua, Ruhul Kudus lah macam-macam. Banyak lagi. Tu tak kira Hindu lagi, Hindu dah. Kok 1000 tangan pun ada. Pala gajah pun ada. Kita tengok nak makan nasi pun rohok. 1000 tangan nak makan lagu mana? Hak ni nak cebok lagi, hak nak pegang nasi, nak suak kau dalam mulut sebutir, nak suak air, nak buat jepuk, nak suak kau tu. Tak ada payah. Rohok, nak pakai baju payah. Tukar takis macam. Nampak? Lepas tu kalau nak pergi derak payah juga. Lambat sekali dia pakai baju. Pas selah 1000 lah. Nak sarut tu gak. Beratlah. Maka gitu kau Tuhan. Hak kita nak sembah dia, hak kita nak puja dia, lagu tu kau jadi rohok lagu tu. Fikir gak dengan akal yang waras, akal yang insaf. Fikir lagu mana benda tu boleh buat jadi Tuhan kau lagu tu nya. Fikir hak benda yang paling sempurna baru kita boleh buat Tuhan. Ni benda pala gajah pun ada juga. Pala gajah. Dia kata apa jadi pala gajah? Sebab Tuhan ni semak. Apabila semak dia dijadikan Casanova, minat cari tino Tuhan ni. Maka mari dewa sayap labuh mana tak tahu, kerak kepala dia. Semak sangat demo ni kuat mengejah betina, pergi cari kepala lain. Tak usah ambil kepala muka ni, jadi fitnah pula demo. Sedap. Maka dia pilih kepala gajah. Nampak berkali syarikat cak gajah kau tak tahulah berapa dia ambil kepala gajah. Patu lagu tu kau comel kau selingo tergebar-gebar lagu tu. Nak tidur payah belipak telinga, Allah seksanya lah. Kita mikir bukan kita nak kata hina agama lain. Guna akal kak. Benda kita nak buat Tuhan. Bukanlah fikir, kita fikir. Biar puas hati kita buat Tuhan. Kita letak dahi, kita menangis depan dia, kita nak minta benda dengan dia, biar puas hati. Ni kita tengok Allah Tuhan ku kekek pun ada. Allah lah. Lapar nasi ko. Baik ambo. Kadang-kadang kita tengok tu pala botok, bulat-bulat atas pala, ilingo panjang, tak semak langsung Tuhan ambo. Ikut juga. Gitu kau tahap kita membodohkan diri. Sebab tu Nabi marah sangat orang-orang jahiliyah kata. Apabila Nabi Muhammad kata fikir kat sikit, tak boleh fikir. Ambo buat gitu tu. Ayuh ambo. Katanya Nabi Muhammad kata, orang tua dulu tak fikir. Jangan duk ikutlah kalau benda salah. Dia benda betul, cari gak tu hewi akal. Tak sih. Habis hujah dah Nabi Muhammad waktu akhir sekali mu ayuh hamba buat lagu tu. Sudah lalu. Malah cari kebenaran. Sedekah kalau fikir akan bertemu dengan kebenaran. Ada seorang tok ca tu.
Ambo dengar dia kecek lah pengalaman hidup dia. Dia agama Hindu, patut Buddha, patut Kristian. Pengalaman dia banyak dalam agama, dia duduk dalam Buddha jadi tokca dah. Tokca lah, bukan kata orang cak ayat ni. Kalau kita gak buka pondok dah pada masa tu. Dalam agama tokca buka pondok, anak murid dah ada jadi tok raja dah dia. Tapi dia kata dalam ilmu Buddha ni, kita mengaji kitab gini jogok kau lagu mana tak tahulah. Dalam kitab dia ni ada bab tu kita belik saja tak boleh nak tanya. Katanya tok guru dia tokca hak besar lagi pada dia, tak boleh nanya banyak dah. Kalau nanya bererti kurang iman. Ni jalan dah tu. Demo ni banyak menanya ni kata kurang iman dah tu. Tak berapa nak percaya dah tu. Sebab apa? Sebab benda keliru tu banyak. Dia kata hamba mengaji kau nampak gelap, kau nampak kau nampak selisih. Kayak orang-orang ni nak cari agama ni dia jujur, dia nak cari kebenaran sungguh. Bukan bodoh letak ikut orang gitu. Dah dia nak kaji sungguh. Maka kawan tu mengaji siapa peringkat dah. Tak jar dah. Khusus sekali dia mengaji kau gelak nampak. Kau nampak selisih ni lagu ni. Lagu mana pakai kain plekat. Ni cukup pala tak jar. Buddha tak cukup pala. Buddha ke mana cukup pala. Patu apa duk sembah Buddhanya. Buddha tak suruh sembah dia. Sudah jadi pening belaka. Dia kata tanya mana. Bapa kita cukup pala. Buddha tak cukup kepala, Buddha tak bersih lagi ke? Sudah, jangan tanya, jangan banyak tanya. Ikut dia. Nama. Bapa pakai colok dia buat lagu ni. Patu Buddha dia buat lagu ni, dia sembah siapa dia Buddha? Buddha tak sembah siapa dia. Pas kita nak sembah Buddha jolo, ke Buddha suruh sembah kita, dia ni sudah, dia jadi macam keliru banyak. Patu colok ni Buddha buat tapo dulu. Dia dok tapo dalam hutan tak sering mari serangga, dia cocok colok bukan buat semaya. Yang kita dok cocok tangan dok geruk-geruk gini apa dah apa pula? Sudah tak boleh nak jawab. Jangan dok banyak nanya gak kurang iman. Sudah dia dok main lagu tu. Akhir sekali tak boleh kata. Dia masuk Kristian pula. Masuk Kristian dia mengaji pula koho kelabu asak pula. Tuhan jadi 3 pula. Lagu mana? 3 tapi so. Royak molek 3 koso. 3 dalam 1 shampoo dan draft. Mana lagu mana pula? 3 dalam 1. 3 lah tapi 1. Sudah. 1 tapi 3. Royak molek mana 1? Tuhan tu gitulah. 1 tapi 3. Anak tu jolo dia. Sudah. Ibu pun kayak jadi tino, kayak jadi anak, kayak jadi jadi pening jadi sudah jadi pening. Akhir sekali tak jelas. Konsep ketuhanan dalam agama lain banyak kekeliruan. Apa? Kerana dasar dia tu kebatilan, kesesatan dah. Apabila kita mengaji benda sesat, kita guna akal sikit, nampak selalu sesat dia. Tetapi kalau agama tu betul, macam agama Islam, semakin kuat kita kaji agama Islam, semakin kuat jelas. Semakin jelas, semakin betul agama Allah Ta'ala. Maka akhir sekali dia masuk Islam. Dia kaji pula puas hati. Dia kata kalau buat Tuhan lagu ni, jadi amo rasa hok dulu amo tak berapa nak ganah lah mana ada sakok selalu. Tapi kalau hok ni gak ulama-ulama Islamnya syarah bisa sungguh. Ambo tanya lagu ni nyo jawab lagu ni beso. Padalah orang Islam rela mati. Tak ada agama lain kecuali agama Islam rela mati kerana agama dia. Mati pun dia benar, hidup pun dia benar. Orang Kristian kata tak sedap perang lah dengan orang Islam. Sebab apa? Kerana orang Islam berpendapat, orang Islam beriktikad dan percaya yang kalau dia benar perang, alhamdulillah. Dan kalau dia mati, dia pun alhamdulillah boleh masuk syurga, mati syahid. Bererti tentera-tentera Islam adalah tentera yang tidak terkalah. Dia mati pun dia benar pun dia benar. Sudah pening. Orang kafir hanya ada satu kemenangan sahaja. Kalau dia benar kita. Mati sudah kita kalau mati. Bertemu rabulah kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita benar, maka kita ada satu kemenangan. Maka kita terpaksa rebut benar ni. Orang Islam mati pun benar pun benar. Sudah. Perang lagu ni, tak ada pedah dia kata. Sebab tu orang kafir dulu bunyi orang Islam mujahidin. Perang sudah lalu, pening lalu. Baik amo perang dengan orang kafir lain dia kata. Perang dengan orang Islam ni dia mati pun dia benar dia kata.
Orang tikai dia, alhamdulillah mati syahid ambo. Sudah mati pun alhamdulillah juga. Sudah lagu mana. Tu pening orang kafir Tu kena mengaji. Apabila kita mengaji, barulah jadi jelas agama kita. Dia kata ada dua masalah. So nak buat, so tak saya buat. Yang pertama, kalau satu dan benar satu. Seorang benar, seorang tak benar. Moga badi nak tunjuk kuasa tu deh. Hak seorang nak buat langit, hak seorang tak saya buat langit. Seorang benar, seorang kalah. Sama ada benar alik nak buat ataupun benar alik hak tak saya buat. Benar salah satu. Seperti satunya hendak menjadikan langit dan satu lagi hendak meniadakan langit. Sama-sama nak tunjuk bisa ni. Maka yang hendak menjadikan langit itu dapatlah ia menjadikan langit, dan hendak meniadakan langit tak dapat ia meniadakan. Maka hok jo buat langit pun benar. Ya, berjaya saya buat langit. Hok tak leh hok tak saya buat langit tak berjaya sebab ada langit. Lemah dia. Apa? Sebab kalah perang. Apa? Lewat sikit ya dia. Dah kawan tu buat dulu. Lepas tu, taing benar dia. Supaya tolong juga. Hak tu pun tak lewat juga. Nah. Kerana sangat ketat dikawal akan dia. Tak boleh nak buat. Sodah hamba. Hamba nak peracun dah langit. Tak boleh nak buat. Hak jawab langit tu bisa sungguh. Berarti, Tuhan kodak lawan dia tu. Sebab orang ni bisa lagi. Bukan dah tu. Maka lemah ia daripada meluluskan kehendak dia untuk menghancurkan langit ini tak boleh. Tak ada kuasa dia. Maka apabila lemah satu, nescaya lemah juga yang satu lagi itu. Maka tak dapat suatu daripada makhluk ini. Sama-sama lemah. Tanya benar demo lah. Nampak hamba kalah. Tanya hamba benar pula, demo pula kalah. Jadi balah lagu tu. Maka sama-sama lemah. Yang kedua, seri di kedua-duanya. Seri. Boleh. Nunggu sama-sama bisa. Hak nak buat pun jadi. Hak tak saya buat pun jadi juga tak saya buat. Ataupun hak nak buat pun tak jadi. Hak tak saya buat pun jadi. Sama-sama bisa. Sudah. Makhluk ni nak jadi apa dia? Nak ada ke nak tak ada? Dah hak ni kata benar. Ambo nak buat pun jadi. Ambo tak hak ni kata tak saya buat pun jadi. Seri. Dua-dua. Lah ni makhluk ni nak ada ke nak tak ada? Sudah. Pening pala. Misalnya lah ni. Tuhan A nak buat tengah malam. Tuhan B nak buat siang. Lagu mana waktu sekarang? Nak jadi kan? Nak jadi kan? Malam kau nak jadi siang? Mana so? Tak boleh berlaku. Mustahil. Ada dan tak ada dalam satu masa. Malam dan siang dalam satu masa. Sudah lagu mana? Awal lagu tu senyap berlaku. Seri. Tak tahu alik jatuh. Tetapi kita tengok malam ni berlaku. Tak ada orang nak ganggu malam ni. Siang esok ke buduk. Tak ada masalah lah. Tak ada pernah tengah-tengah semaya subuh. Tengah-tengah semaya esok. Kabar-kabar naik matahari. Tengah-tengah pocik tu jadi terimeh. Kata kebir Allahu Akbar. Terbang. Hilang. Tak tahu duk mana tu imeh. Hirai. Nyopi hilang tu. Pocik tu acu nak mari semaya. Perut jadi budak kecil. Apa jadi budak kecil? Tu happy nyawak budak kecil pula kawan ni. Sudah. Jadi tak teratur malam ni. Yang kedua, seri kedua-duanya, maka pada masalah seri ini akan jadi dua masalah pula. Jadi semua berapa masalah? Masalah. Yang pertama, wallahu a'lam. Belajar dulu slow dah tu, nampak terpanah dah kepala tu. Kalau mesin lada penuh dah tu, patah kepala dah mesin tu. Agak bolehkah ada bertanya? Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai hamba-Nya, bolehkah kita sentiasa berdoa dan merayu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua ditetapkan hidup dan mati dalam Islam yang sah? Kerana tiada kuasa yang lain dapat menyelamatkan diri kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dapat terus beristiqamah dalam perjuangan membela Islam sehingga mencapai kemenangan. Masalah kita minta doa dengan Tuhan. Maka berdoa dengan Tuhan ini disuruh
disuruh oleh Allah Ta'ala. Katanya Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu semua kepada aku, nescaya aku akan perkenalkan doa kamu. Yakni aku akan terima permintaan kamu. Terima menurut keinginanku. Terima menurut kemahuanku, bukan menurut kemahuanmu. Aku akan terima tetapi menurut kemahuanku. Maka ayat Quran ni kata supaya kita berdoa. Maka berdoa ini, kalau orang tu rasa berhajat kepada Allah Ta'ala, rasa ada keinginan, rasa kehendak, maka dia akan berdoa kepada Allah. Setengah orang tidak berdoa. Kerana apa? Kerana dia rasa Allah Ta'ala sudah tahu semua benda. Dan Allah Ta'ala yang paling hebat dalam mentadbir dunia ni. Kita nak campur urusan Tuhan, nak mentadbir, nak suruh benda ni berlaku, tak siwi benda ni berlaku. Kita berdoa nak suruh minta hujan. Kita tahu kodok pedah hujan tu sesuai kodok masa ni. Kawan ni doa tak siwi hujan, lagu mana nak jawab? Maka berdoa tu tidak salah. Tetapi nak suruh benda tu berlaku menurut keinginan kita itu salah. Kita minta dengan Tuhan tak apa, tetapi minta dengan redha, minta dengan serah kepada Allah. Jangan seperti nak mengarah Allah Ta'ala pula. Apabila kita berdoa seolah-olah nak mengarah Tuhan, seolah-olah Tuhan tak tahu benda hak layak dengan benda hak tidak layak. Lagu ni hak sesuai. Ya Allah, ya Tuhanku, molek kawan ni lah benar, kawan ni lah kalah. Kita tahu mana kelebihan masing-masing. Kita tak tahu kadang-kadang. Kadang-kadang kita rasa hak kita rasa perlu benar, dia tak boleh benar lagi. Cu tengok Palestin tu bergocoh dengan Israel. Orang Islam benar-benar bergocoh dengan Israel. Banyak mana orang duk berdoa ke dia. Bapa tak pas koloni-koloni. Siapa koloni tu? Tak jadi apa duduk perang. Ada benda lah tu. Cakap Tuhan tak dengar. Cakap Tuhan tak tahu kata orang Islam. Ni orang Palestin, orang Islam. Ni orang Yahudi. Kawan ni duk berdoa minta dengan Tuhan. Bapa Tuhan tak ubah lagi. Tak pandai kau Tuhan. Jangan kecek lagu tu. Kita layak sebagai hamba hanya minta saja. Hak tahu gapo dia hak molek, gapo dia hak tak molek, bila kau masa dia tu Tuhan. Tu urusan tadbir dunia ni. Maka sekadar meminta tak apa, tetapi jangan memaksa. Minta tak apa. Sebab apa? Sebab siapa dia lagi kita nak minta? Orang lain lemah supaya kita juga. Nak minta dengan orang lain pun demo sama lemah juga. Minta lah dengan Tuhan kerana dia lah paling hebat. Tapi nak memaksa, nak mengajar tak boleh. Antara benda hak molek kita minta tetap iman. Biar duduk dalam Islam semacam mati pun di dalam Islam. Lagu tu. Gitulah komennya. Dosa kodok kalau lelaki like gambar wanita, wanita like gambar lelaki di media sosial. Ya like ni apa dia, kita pun tak reti like ni. I like you tu reti tu. Like ni apa dia kita tak tahu. Apabila kita nak buat like satu benda, kita kena tengok ni. Kau ada tak tengok pakai kejam mata, like. Ada buat kerja lagu tu. Hok buta pun tengok lah ni. Nampak? Pas apabila tengok membawa kepada tengok rupa orang. Lepas tu orang bubuh gambar dalam Facebook ni jarang gambar tak mandi lagi. Gambar pakai baju serabai tak ada, mesti pakai baju comel-comel, makeup comel-comel. Hok jatuh pamer ke comel dia, hok tina pun pamer comel dia. Maka menyebabkan kepada tengok tubuh yang comel. Lelaki tengok tubuh yang perempuan comel jadi dosa. Hok jatuh tengok hok tina pun berdosa. Lepas tu baru dia like. Maka tak boleh lah like ni. Nampak? Bukan kata like tak boleh. Like amo kejam mata masa like gitu. Ada kau perbuatan lagu tu. Kalau ada tak apa. Tak tengok tak apa. Tak ada kaitan. Tapi kalau ada kaitan kena tengok tak boleh membawa kepada tengok tengok lelaki ataupun tengok perempuan. Apakah adab ketika menuntut ilmu? Allah banyak sangat adab menuntut ilmu ni. Tetapi nisbah kepada pelajar, kepada orang yang belajar menurut keadaan. Orang menadah atas surah, ia ada adab dia. Orang mengaji atas kalbok, ada adab dia. Orang mengaji melalui Facebook, ada adab dia.
Orang mengaji pondok ada adab dia. Orang nak mengaji di tarbiyah hati ada adab dia. Maka kita ni siapa? Ngaji atas surah, adab cara atas surah. Tak boleh tiru adab pondok. Pondok kalau tok guru lalu kena bangun caca. Tok guru mari pegang selipar tok guru. Tu pondok. Sini tak ada orang pegang selipar. Sesuai dah lah. Adab atas surah. Dia menurut orang. Kalau semakin tinggi, semakin rapat dengan seseorang, semakin tinggi adab dengan seseorang tu. Kita duduk sini lah ni belunjuk kaki, tak ada masalah apa. Muka jauh dengan istana raja kan? Satu hari istana raja sultan mari panggil ajak makan nasi khabu, nenda tu. Nasi khabu nenda tu. Dengan dia. Dia pun ajak sudahlah kata mari istana ketar kita. Kau dekat masuk pintu istana, sudah kita. Salah gamak dah. Pakai baju duk betul kok ni duk betul. Apa sebab dekat dengan sultan? Buka pintu istana, kau kenalin, kau jaga adab, akhir sekali apabila berjumpa dengan sultan. Tak boleh nak bergaru depan gini sultan. Bolok molek lah kitanya. Pas lagu mana? Nak nyawa, tak berapa nak boleh nyawa. Menggodal pe sultan. Maka semakin dekat seseorang dengan seseorang, semakin kuat adab dia. Berjumpa seminggu sekali, berjumpa sebulan sekali, sesuai dengan adab dia. Jadi adab orang belajar belakang ni. Maka menurut dia. Hak semakin dekat, semakin kuat, kena jaga adab. Hak semakin jauh. Bos tanya soalan tengah-tengah jalan. Bro, soalan dalam internet. Lagu tu ya, biasa ya. Tak ada gapo-gapo lah, tak kuat sangatlah adab dia nya. Jadi tengok adab setepat lah. Kalau atas surah lagu lain. Hak penting, kita kena hormat guru kita. Tu hak paling itu. Apa kau cara bentuk hormat? Okey, lagu mana? Kalau kita jalan, lagu mana cara hormat? Kita boleh tak litah depan dia. View, litah. Tak hormat. Dia kata, jangan buat. Sebab tu, nak dapat ilmu yang berkat, murid mesti hormat guru. Sebagaimana sahabat-sahabat nak dapat ilmu iman daripada dada Nabi, nyo hormat sungguh ke Nabi. Nabi ludah, sahabat sambut dengan tapak tangan comot atas muka. Allah, hormat benar setara ni. Nabi Muhammad turun, sahabat pegang kaki Nabi Muhammad, ambil selipar daripada jubah dia sarung, ambil sebelah sarung. Kalau kita tengok lah ni, berlampau sangat adab. Nabi Muhammad ajar sahabat-sahabat dia lagu tu adab kita. Maka bergantung dengan tepat lah. Bagaimana orang miskin nak melakukan ibadat sedekah sedekah dia tidak punya iwan ringgit. Dah kita tak boleh sedekah. Tuhan tak paksa kita sedekah. Ni orang yang ada pitih. Tak boleh sedekah ni masalahnya. Apa kita jadi orang ada tahi miskin jadi nak sedekah pulaknya. Masjid banyak masa. Ni apa demo tak pergi balasuh miskin. Apa kaitan miskin dengan balasuhnya? Miskin ni tak boleh sedekah ya. Ibadat kita tak boleh buat. Tuhan tak paksa. Jangan buat alasan miskin habis ibadat tak buat kata. Duduk rumah duduk tengok TV boleh, tak boleh pergi ngajar, susah. Welong, orang susah boleh mari. Tak boleh sedekah tu tak paksa, tak suruh bimbang lah ibadat kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak akan tekan mana-mana orang kecuali hak padan dengan dia. Jadi tak usah bimbang, jangan bimbang. Kita tak sedekah tak apa. Dalam hati ni kita ni kalau hamba ada piti 1000 hamba nak sedekah ke orang. Cerita zaman dulu dalam kitab sebut orang sebelum daripada umat Nabi Muhammad. Lalu pada satu kampung tu tengah kemarau ataupun PKP lah ni panggil. Nampak tengah susah belaka. Maka apabila susah belaka dia pun lalu. Allah tengok orang kesiannya lah tak ada makanan. Kampung dekat pada pasir. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, kalulah pasir ni, pada pasir seluah-luah pada pasir tu jadi gandum. Ambo kami buat roti we makan ke pokok dia. Allah, agak ambo tak ada pitih, tak ada kuasa ya. Kalau tanah pasir tu jadi gandum, ambo kami buat roti pakat bagi. Maka dia pun jalan gitu ya. Jalan, tengok lagu tu dia pun terlintas di hati dia. Kalulah pasir tu jadi gandum, ambo kami we makan kepada orang. Jalan sebentar mari Nabi pada zaman tu. Mari cuik dia. Dia kata ada apa dia? Dia kata Allah Ta'ala terima sedekah demo. Sedekah gapo wahai Nabi Allah? Ambo ni tak ada pitih sedekah gapo ya Rasulullah, ya wahai Nabi Allah.
Dia kata, Allah Ta'ala kata, kamu telah bersedekah dengan seluah pada pasir gandum. Hamba tak ada duit wahai Nabi Allah. Hamba cuma cita-cita kalau hamba ada pitih cemok tu. Kalau ada gandum secemok tu hamba nak kamel, nak pergi makan kat orang susah. Katanya Allah Ta'ala, hamba terima sedekah dia. Sudah. Lah ni tak ada cita-cita langsung pun. Cita-cita pun malah miskin, cita-cita pun tak ada. Biar ada cita-cita tu, insya-Allah Tuhan terima atas nama niat dulu. Tak apa. Lagu tu. Apa dimaksudkan dengan sangka baik? Husnuzon dengan Allah dan sangka baik sesama manusia. Sangka baik, jangan sangka jahat. Apa yang berlaku di hadapan kita sangka baik semacam. Gapo-gapo berlaku musim PKP ni sangka baiklah. Ada hikmah dia dah tu. Jangan duk teka jahat lah ke Tuhan. Ada dah tu. Tuhan nak suruh pok kita sedar kata, Tuhan kalau nak mati orang ni, virus halus main mati dah Teknologi kita bisa setara mana pun Tuhan nak ajar kata jala dah tu. Jala ni pun majlis-majlis maksiat, kelak-kelak malam, pap-pap semua tutup belaka, SOP belaka, kemah molek. Orang nak give gawe, nak give dating di tamai-tamai, tepi patah, polis mari cekuk dah. Apa? Bukan tangkap keluar 1000 seorang kerana duduk dekat. Kalau semita tak apa. Pelik juga. Jadi banyak majlis-majlis maksiat tak berlaku. Senyap jadi. Orang naik atas kenderaan masa PKP dulu tak ada berlaku kerja berlaku. Tak orang tak kerja kan? Tak boleh pergi pejabat, tak boleh apa. 6 bulan, 5 bulan bumi ni tidak merasai asap kereta. Bumi ni kembali menjadi segar. Udara-udara bertukar jadi segar semula. Tuhan nak cuci bumi ni sebenar. Nak reset semula. Nak suruh manusia beku semula duduk atas bawah atau bi asap kereta. Okey, udara jadi semakin segar, tumbuhan jadi semakin segar. Tu kajian manusia lah ni. Nak orang hok jenis minat husnuzon tu, suka molek macam tu. Orang lain pula kalau buat gapo-gapo suka comel ke dia. Bulan puasa duduk makan nasi. Kakak ni tak puasa. Jangan suka jahat ke orang. Kita tahu dia tak puasa. Lagu mana tak siwi suka jahat, kita pergi cuik dia. Bapa ni tak puasa. Ni bulan puasa ni, bapa tak puasa ni. Dia kata maaf saya gastrik. Saya tak boleh nak gelepar dah kata saya pergi hospital doktor suruh makan tu, saya makan tu maaf kalau ganggu. Allah, demo sakit punya hamba sakit. Muju hamba tak suka jahat demo. Kalau tidak tak pasal-pasal dosa. Ajar jangan duk suka jahat kat orang. Tengok molek semacam. Insya-Allah antara amalan boleh berjumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam adalah suka baik semacam kat orang. Ni kita orang atas balasuh pun suka jahat juga. Bukan orang buat maksiat tertuduh kita suka jahat. Memang kakak kita lagu tu minat kata kat orang. Orang mari atas balasuh suka jahat lagi. Kakak tu mari nak jadi AJK dah tu. Nama mari acak-acak walau nak baik-baik lipat sejadah. Allah Rabbi kawan tu nak khidmat atas surah dia. Jenis perangai orang dalam peringkat jahat. Bukan kata hak jahat depan mata, hak baik punya suka jahat lagi. Hak tu jahat tak hak dewa tu bagi. Maha dewa bab jahat kalau hak jahat suka jahat boleh kira lagi hak baik suka jahat boleh. Maka latih hati suka baik belaka kepada orang sekalipun maksiat. Kita kena kita tanya dia dulu apa buat lagu tu. Misalnya orang Tino soseh-soseh tengah malam. Soseh-soseh tengah malam misalnya. Kena tanya dia buat apa ni lagu ni. Jangan suka jahat. Nabi Muhammad tengah malam dia bawa mini dia. Nama apa dia? Sofiyah binti Huyai. Rasulullah jalan tengah malam dalam gelap dengan orang Tino pegang tangan. Rasulullah jalan senyap-senyap dah tengah malam kan. Maka cari-cari jalan-jalan selisih dengan sahabat. Sahabat pun tutup muka. Jalan cepat-cepat. Katanya Rasulullah, berhenti betul. Gapo dia ya Rasulullah? Ni bini hamba ni Sofiyah. Tengok Rasulullah royak kepada sahabat dia. Apa? Katanya sahabat, ya Rasulullah cakap hamba suka jahat-jahat dengan Rasulullah. Sahabat kata, ya Rasulullah, hasya, maha suci kata cakap hamba suka jahat dengan Nabi hamba. Katanya Nabi Muhammad, sesungguhnya setan itu berada di jalan-jalan darah manusia.
Tengok benda tak molek, seko jahat selalu. Ambo tak sewi demo berdosa kerana seko jahat dengan ambo. Ambo royak ni bini ambo, Sofiyah binti Huyai. Sahabat kata Allah, ambo tak cekak ambo seko. Kita lah ni. Sebab tu kena tanya sepatah orang. Jangan gaduh juga. Buka internet mah tubik. Percaya selalu berimeh dok kata kawan ni jahat bahasa kakak ni. Lepas tu internet ni macam-macam orang boleh rekod. Dosa peri tentulah kita boleh lah ni. Lah ni banyak sangat jalan nak jadi ke dosa. Baik duduk atas surah lah. Duduk atas surah, duduk ngatik, duduk buang atau email, duduk bila. Tok email, tok bila pula orang mari gosip juga. Tok email punuh hayal juga. Nampak kita nak lari tok email buat mari juga. Ada masalah juga tok email. Kalau kita lupa niat itikaf, masuk masjid kemudian baru niat masa tengah solat. Bolehkah kita niat dalam semaya? Okey, niat itikaf dalam semaya boleh ke tak? Niat itikaf dalam semaya hukum dia boleh. Niat sahaja, jangan tubik mulut. Nama ke Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ingat nak itikaf. Sahaja aku beritikaf atas masjid ini kerana Allah Ta'ala. Batallah semaya dia. Pahala ke mana? Niat itikaf boleh dalam hati. Sahaja aku beritikaf dalam hati atas masjid ini kerana Allah. Niat kecek lafaz tak boleh. Batal semaya. Boleh kodok kita kosa semaya, kita keluar lepas pada masuk waktu. Zuhur masuk dah. Kita patut semaya zuhur dia. Kita tak semaya lagi, kita nak pergi kosa semaya depan. Boleh? Boleh hukum dia, harus. Bapa kena wajib kena semaya lah ni? Dah. Kalau semaya lah ni jadi tamam. Semaya time musafir jadi kosa. Tak apa tu, saya tak marah. Asal mu semaya ya. Mu jangan tak semaya sudah. Mu nak semaya kosa apa boleh sebab musafir. Sebab mu nak semaya tamam pun boleh terpulang kepada kita. Tak syarat kata kena sebelum masuk waktu baru kita boleh kosa. Tak syarat. Masuk waktu dah pun boleh. Nak masuk bilik mandi, sunat alah kanan ke alah kiri? Kiri lah. Gini, daripada benda mulia kepada benda yang kurang mulia, maka hukum dia masuk ke sebelah kiri, guna sebelah kiri. Daripada benda kurang mulia masuk kepada benda mulia, kok sebelah kanan. Daripada benda mulia masuk kepada benda mulia. Lagu mana? Contohnya masjid ni berjireket. Masjid ni depan tu masjid ada. Dekatnya Allah sekali lakuh masuk pintu masjid tu. Nak masuk pintu mana? Nak tubik pintu mana? Okey, kita buat hola kaki kanan, masuk kaki kanan. Hola kaki kanan. Tubik dengan masuk tu sebab nak masuk tempat mulia sama mulia, behang dengan kaki kanan lagu tu. Kalau kita nak sedekah tapi wakil kepada orang lain untuk bagi sedekah, adakah kena lafaz wakil semasa kirim? Gini, kita wakil lah macam gini lah, kena lafaz lah wakil sebab berlaku gapo-gapo takut demo kata demo wi kat ambo pitih ni. Ambo wakil demo suruh wi ke sedekah. Demo tak royak ambo ingat wi kat ambo beli handset dah. Sudah. Kakak ni benar. Dah demo tak royak. Kena royak, muamalah ni kena royak. Okey. Pakcik, boleh tak saya wakil ke pakcik untuk bayar kau ni? Boleh. Kena sebut. Barulah kalau balah, baru boleh cari hakim jadi saksi. Ni bakal suruh ke apa dia? Kata amo suruh dah pitih. Ni saksi dua orang. Betul. Amo nampak demo suruh, tapi demo suruh tak nampak gapo. Demo week dia pun tahu, amo mana tahu. Tak ada sebut gapo dia. Kena wakil kena sebut lapah. Kalau nak wakil kau gapo, barulah jadi muamalah yang betul. Pok kita ni pakai suruh lagu tu, pakai tak jadi muamalah betul, pas mula salah menjadi masalah pula. Balah pula jadi masalah. Lagu mana hamba ni kerja kerana Tuhan, tapi kadang-kadangnya terlala jugalah pergi kerja dulu baru niat kerana Tuhan. Lagu mana klik kerja baru teringat Allah, hamba sudah terlala tak ingat saat ni nak niat ke Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku, kerja hamba hari ni kerana-Mu ya Allah. Boleh, tak ada masalah apa. Boleh pahala awal kau pahala akhir tak apalah, yang penting boleh buat kerja lagu tu. Supaya kita ngatik juga. Ngatik ke nak hadiah pahala kepada si mati. Kita baca awal, niat awal-awal lagi boleh. Niat lepas pada ngatik sudah berlaku semua, baru kita niat pahala tu boleh. Apa hukum kahwin ni kerja bawa kering menara tinggi tu? Lagu mana hamba tak biasa kerja kering ni. Hamba jenis gayak. Nama
Kerja keren ni tanya Jumaat, sudah kena kerja dah pula. Lagu mana kalau tinggal jadi masalah jatuh terembah atas kepala orang lah gapo dia jadi keselamatan, tak boleh nak tinggal, maka boleh kodok. Terpaksa. Pertama gini dulu. Cari kerja hak tak mengganggu ibadat kita dulu. Pisah juga. Ingat kalau kita nak jadi hamba Tuhan betul-betul, cari kerja yang tidak mengganggu kita dengan Tuhan. Allah tak ada lah ni kerja tak boleh milih dah ni kerja kering pun kering lah ke mana. Terpaksa kita kerja untuk cari nafkah kita. Maka kita kerja terpaksa tak boleh nak tinggal. Nak kata mana supaya doktor lah ni. Doktor dia kadang-kadang tanya belah Allah. Tinggal semaya. Nak tinggal ngah pelayar-pelayar ngah skru debar lagu ni dok keki lagu ni selok matilah kawan tunya. Pas nak semaya tak boleh. Nak semaya boleh belah. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu wali ilil berjatuh lah pas nak semaya. Maka dia boleh kosa jamuk. Nah, kosa ko jamuk ko gapo dia boleh. Jamuk lah. Kosa tak boleh, jamuk boleh. Gitulah. Pertama cari dulu. Kedua kalau tak boleh buat juga pisah jugalah. Qada ko maya zuhur pisah juga. Lebih-lebih lagi musim PKP lah ni. Ada kelebihan juga musim PKP dia. Jadi orang kerja keren tak takutlah mana. Apa? Ambo pergi balasuh punya ambak demo. Baik ambo dah atas keren ni. Tak marah tu. Jadi tak takutlah mana lah ni tinggal Jumaat. Bapak sebab ambo 3 kali nyambak demo nya koci pagar demo. Jadi kalau ambo dah atas keren pun jadi tak salah lah mana. Dulu kalau orang duduk atas buat kerja tengah Jumaat malu. Dulu. Lah ni siap bangga pula. Ambo 3 hari dah tak pergi Jumaat. Tak ada masalah berlaku lah ni. Apa? Tahu nyambak demo macam tak bela kerah sungguh katanya koci pagar. Ambo tengah semayanya koci kepik tekuk-tekuk ambo. Gamuk kata ambo. Macam-macam. Orang lah ni tinggal Jumaat jadi biasa. Apa? PKP punya pukulan. Jadi orang-orang hok kerja tu jadi rasa tak segan lah mana lah. Buat alasan atas nama tu lah. Ambo pergi Jumaat pun nyambak demo juga. Jadi ambo dah atas keren lah. Ambil air semaya. Tak ada sudah terketuk dah. Acu basuh muka. Top. Allah. Baru ni ya. Acu basuh tangan. Top bunyi. Sudah kata nak semaya. Ke mana kata? Batal kodok. Air semaya ni batal kalau sudah dia ingat kaedah dia. Batal ni berlaku kalau benda tu jadi dah. Baru dipanggil batal. Batal kodok air semaya tak ada siap lagi. Tiba-tiba terketuk dah. Batal dak air semaya. Tak jadi air semaya. Lagu mana? Kena ulas semula. Ulas semula nah. Ulas semula. Ni gelenya juga soalan ini. Dia tahu makna dia ni berkali saja nak suruh hamba syarah. Apakah tafsir ayat Quran dalam surah Al-Waqiah pada ayat uruban atroba? Uruban atroba. Uruban atroba ni ya kecek mengenai bidadari di dalam syurga. Uruban atroba ni kita nak terjemah pun nak segan malu. Jadi dalam Al-Quran sebut juga benda lagu tu sebab orang jatuh minat. Maka antara nikmat di dalam syurga bagi lelaki adalah perempuan. Sebagaimana perempuan nikmat dia adalah lelaki ke apa dia, maka antara nikmat di dalam syurga adalah perempuan, iaitu bidadari. Sifat dia uruban atroba. Uruban atroba ni tak silap ambo lah. Tak tahu ambo tukar dah tafsir. Ni kita nak terjemahan buah dada dia kencang. kita nak tu maksud dia. Mana kita nak kata lagu mantap lah, mantap. Lagu tu. Jadi dalam ayat Quran pun ada sebut juga. Bukan kata hak umur 80 lah. Nama hak masya-Allah tabarakallah. Tayar download pilu. Gitulah kita boleh sebut. Tu masuk uruban atroba. Banyak sifat-sifat bidadari disebut supaya kalau orang jenis minat perempuan, maka dia semangat dalam ibadat. Bagaimana cara minta hutang dengan orang yang sudah bayar hutang? Susah bayar hutang. Kalau sikit tak apa ni banyak juga dia hutang mohon pencerahan. Panggil polis higap. Ambo jenis penakut, ambo tak berani nak pergi minta hutang dengan orang. Gini. Sebab tu hutang ni kena ada perjanjian, ada hitam putih. Kalau benda besar-besar berkait dengan polis, bagi bawa polis lah. Dia tak dengar kata tu kita pergi dengan pakai piyah. Nya sekeh gitu ya. Dia pula marah kita. Kita nak mari minta pitih kita, dia marah kita. Oh, mari tak ada ilaha illallah. Ke janji ke ambo nak guna pitih ni. Ada masalah ambo, ada kegunaan ambo kena marah pula.
Masa demo minta hutang dulu lembut gigi pada lidah, kecek lembut insya-Allah lah hamba bayar lebih nah. Oh bukan main gitu. Nah, tak nak bayar hutang. Hatulah orang kata hutang ni akhir sekali menipu. Nipu. Dan menipu jadi jahat selalu. Nabi kata siapa dia yang berhutang dan ada cita-cita dalam hati dia nak bayar sungguh hutang tu, nescaya Tuhan akan tolong dia untuk bayar hutang. Tetapi siapa dia yang berhutang tapi tak ada cita-cita, ni ada ramai apa kita ni, oh berhutang tak apa, duit piti-piti hamba nak berhutang, tak ada cita-cita pun nak bayar. Maka katanya Nabi, siapa dia yang berhutang tapi tak ada cita-cita nak bayar hutang, Tuhan akan hancurkan harta dia. Hok jadi bangkrut tu, hok jadi papa ke dana, hidup melarat kerana tak saya bayar hutang orang. Siapa dia doa lagu tu? Nabi Muhammad doa Tuhan akan hancurkan harta dia. Nah. Kena jaga hutang orang ni weh. Orang doa siang malam dok supuh kita. Kita dok suka Nah, syarikat besar naik kereta hok mahal-mahal. Kereta hutang saja. Baik naik basikal free. Nampak basikal free, tak ada masalah. Ganti basikal roti tu. Makan roti cana. Hutang pusing rambut tak ada. Kawan ni naik Mercedes. Syarikat orang 2 3 4 orang ikut belakang. Hutang saja. Baju pekerja pun hutang juga. Nampak tak jadi tak debel ni. Orang bandar style tu lebih. Orang kampung kalau ada pitih sungguh orang kampung weh. Cuba tengok pitih dia. Ribu-ribu tu tanah gitu ya. Orang kampung pitih ribu-ribu tak tanah gitu. Tengok lembu kobar 3,500. Tak ada kobar orang naik atas rumah. Tak tanah lagu tu. Oh debel orang kampung. Oh debel. Tampak gitu. Pacai uduh-uduh kadang-kadang tak lepas gitu makan-makan ni orang. Ni sendek gitu ya. Harta dia 3-4-5 ribu. Oh bisa buat gitu. Tak aja naik lagi kobar atas rumah ni. Tak tanah lagu tu pitih. Dari mandi lepas pada mandi wajib ni, tarik mata ni kita kata ni mengganggu kodok daripada soh ambil air semaya. Kalau dia keras mengganggu. Kalau dia lembut dah apa dia akan meresap masuk. Lagu tu. Molek ambil air lah sikit sebuah saluh sikit ni. Perata juga. Ni bahaya kita baru mandi ni. Mandi pagi ni kena cek sini. Wajib kena cek ni kena masuk air ni kawasan ni. Wasuah ada air semaya kau tak ada air semaya. Lah ni dia mau yakin ke apa dia? Ambo yakin tadi sebelum maya maghrib ambo ada air semaya. Tapi muka duduk lama lagu ni, duk akak kaki takut ketuk Ai wasuah tak sedok kira lah. Hak lah ni dia mau yakin ke apa dia? Ada air semaya, ada air semaya. Tapi kalau yakin tak ada air semaya, ambo tak ada air semaya sat ni. Patu ada air semaya kau dak? Weh dum. Sat ni dia mau yakin dia mau tak ada air semaya. Orang yakin dah tak ada air semaya. Oh tak sedok kira koyak lagu tu ambil air semaya lah. Yakin orang Oh panjang soalan ni. KIV dululah. Nampak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi hamba nak ada pengumuman sikit minta masa sikitlah, minta maaf ambil masa sikit. Jadi hamba ni wakil daripada Madrasah Riba Al-Mustafa. Jadi hamba ni selaku difardu ke dipertanggungjawab ke jadi syekh kepada Madrasah Riba Al-Mustafa. Maka sebagaimana setiap tahun di pondok hamba kita ada ke majlis Maulidun Nabi. Maulid Nabi sambutan hari kelahiran Nabi kita. Biarlah dia bukan adik-beradik kita pun tapi dia Nabi kita. Hubungan yang paling rapat adalah seorang umat dengan Nabi. Dengan ayah dia tak serapat ni. Nah, maka hamba terasa terpanggil. Setiap tahun kita buat majlis Maulidur Rasul. Pada tahun ni kita buat kelainan sikit iaitu ada satu jabatan, satu pertubuhan lah kita kata. Nak buat mari bahagian-bahagian Rasulullah ke pondok hamba iaitu pada 12 Rabiul Awal sehinggalah kepada 22 Rabiul Awal. Dalam masa 10 hari kita akan buat ke pameran bagai-bagai Rasulullah. Janggut Rasulullah macam-macam lah ada. Nah, jadi hamba rasa sangat bertuah kerana dipilih pondok hamba untuk letak tubuh Nabi situ. Jasad Nabi. Kita tak boleh tengok sebatas tubuh Nabi cokoh lagu ni pun boleh tengok ujung janggut pun jadilah.
Boleh tengok gotu Nabi, tukak Nabi pun jadilah. Jadi kita berharap sangat apabila lagu tu nak buat kelainan sikit, maka Pak Ambo, siapa dia biasa pergi tak tahulah. Pondok Ambo ni hujan. Apabila time musim-musim ni hujan, dia jadi lecuh. Apabila lecuh, pemandangan tak comel jadi berseluk. Orang nak mari tengok bagai Nabi dia, jadi suasana tak comel. Maka pihak pondok nak buat satu pelatayan seming depan masjid tu. Kalau dia biasa pergi masjid, maka menilai banyak ribu lah, dalam 20,000 lagu tu. Jadi nak siapnya sebelum daripada majlis ni, majlis Rabiul Awal ni. Maka hamba biarlah bukan nak besar rumah hamba pun, hamba merayu. Hamba cadai, hamba cagar muka hamba ni untuk merayu nak minta sumbangan daripada pocik-pocik, mokcik-mokcik, kakak-kakak ko untuk buat pelatayan seming tu saja. Hok makan belanja 20,000. Jadi siapa dia yang berkelapangan ada duit lebih, kita buat jadi orang selesa nak mari tengok Nabi dia, tengok anggota juzuk tubuh Nabi tu, mudah-mudahan dikira pahala kepada kita. Gitu saja sebagai maklumat dia. Maka gapo-gapo boleh ceklah nombor akaun kau gapo dia ada tertulis dah. Di tengok di nama gapo dah di Madrasah Riba Al-Mustafa ada dah. Gapo-gapo nak suruh duit boleh suruh kat ambo lah, ambo okey balik. Gitulah. Jadi benda tu dalam masa sebulan lagi, lebih kurang sebulan 2 minggu gitulah. Makin masa lah. Maka nak buat seming musim ni kak, musim-musim hujan ni nak cepat sikit. Itulah ambo merayulah, biarlah guano-guano pun untuk Nabi kita. Tu sahaja sebagai pengumuman, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi khatimah wa la taqtim alaina. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.